A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rzuqni fahman wasi'ah. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya. Wa ila hujjatul Imam Al-Ghazali. Wa ila ibu ayah kita, datuk umi kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, mertua kita. Khusus untuk ahli karya Taman Rambai Jaya Surau An-Nur. Syafaqallahu ta'ala kepada mereka-mereka yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesembuhan ke atasnya, serta saudara Islam kita di Palestin, serta umat seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang pertama saya melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat lagi kita menyambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Terima kasih juga saya kepada Tuan Pengerusi Surau An-Nur, Encik Samad yang baru, Encik Samad bin Maslah saya. Betul, Encik Samad bin Maslah, dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Taman Rambai Jaya, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seketika, kemudian Nabi mendongakkan kepalanya lalu menyampaikan sesuatu kepada seluruh para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia sebut dia sudah jadi sabdaan atas dia. Lalu Nabi bersabda, sungguh agama itu adalah nasihat. Lantas sahabat bertanya, ya Rasul, nasihat itu kepada siapa? Kepada siapa nasihat itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, nasihat itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian kepada seluruh para nabi dan para rasul, kemudian kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada seluruh saudara se-Islam kamu. Itu adalah yang disebut agama. Dulu 1445 Hijrah yang lalu Nabi sebut benda yang sama, dan benda itu akan terus saja berlalu sampailah hari ini. Bukan saja saya yang disebut, yang perlu menyampaikan, tapi seluruh daripada kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena ada iga, kena ada kesungguhan untuk menyampaikan
seluruh risalah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kapasiti ilmu yang kita ada. Itu dah menjadi satu kewajipan yang khusus selain daripada ibadat khususiah yang kita buat. Itu sebab saya dah ikrar dah. Selama mana Allah SWT izinkan saya hidup dekat dunia ini, selama itulah saya akan terus berkelana menyampaikan ilmu Allah ini, risalahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadisnya yang sahih, baik sanadnya. Dan tentu sekali dia akan bersandarkan al-ulama warisatul anbiya dan qiyas. Yang itu kalau dikumpulkan, maka jadilah dia ahli sunnah wal jamaah, al-muturidiyah al-insyirah. Supaya kita berpegang kepada satu sahaja kefahaman, supaya dengan kefahaman itu insya-Allah bukan saja kita selamat dekat dunia, kita selamat dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah ini pada bab adab orang yang kita kenali tapi bukan sahabat karib. Hujjatul Islam ini dia berkelana terlalu lama. Akhirnya dia mengumpulkan beberapa bahan-bahan kefahaman dan akhirnya dibukukan. Itu sebab kalau kita tengok Hujjatul Al-Imam Al-Ghazali ini, dia mirip sangat kepada bab akhlak. Bila dia mirip kepada bab akhlak, maka di situ adalah tasawuf. Di situ adanya tasawuf. Sebab di dalam bab Bidayatul Hidayah ini, dia menekankan soal sifat masmumah dan sifat mahmudah. Sama juga kita hari ini, kita pelajari sesuatu, insya-Allah kita dapat sesuatu dan kita amal. Yang penting bukan berapa banyak kita tahu, tapi berapa istiqamahnya kita dapat mengamalkan salah satu daripada apa yang kita tahu. Maka hendaklah engkau, kata Hujjatul Islam, kala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulubi fi darain, katanya maka hendaklah engkau, kata, berhati-hati daripada mereka kerana engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Tuan Hujjatul Islam sebut benda tu. Lain halnya dengan sahabat karib, kata dia. Maka ia sangat akan menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenali. Maka jangan engkau mencampuri segala urusan mereka. Jangan campur urusan orang. Jangan campur tepi kain orang. Tepi kain dia jaga, tepi kain kita jaga. Senang cakap macam tu. Jangan campur urusan dia. Urusan dia adalah urusan dia. Jangan campur tepikan orang. Sebab nanti bila kita campur tepikan orang, nanti akan ada unsur-unsur lain. Ada iblis, ada syaitan. Dia akan ganggu kita. Dia akan banyak ganggu kita. Hanya kejahatan itu dari orang yang engkau kenali, kata Hujjatul Islam. Mereka akan menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Maka kurangkanlah dari berkenalan sesuka hati. Maknanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kefahaman dalam bab adab ini, dia juga mengambil kira tentang bukan kita nak memilih kawan, tapi kita kena berhati-hati kita apabila berkawan. Berhati-hati. Sebab Allah bagi kita akal, la aqla la dina liman la aqlala, untuk kita berfikir sejenak, untuk kita menerima dia sebagai kawan kita. Kalau firasat kita, mungkin detik hati kita merasakan
kita masih belum boleh menerimanya sebagai seorang kawan, maka jadikanlah dia sebagai kawan yang kita tidak kenali. Macam ni saya ramai yang saya tak kenal kat sini. Ramai yang saya tak kenal. Yang saya kenal Rosmani, insya-Allah saya kenal dia. Wahid saya kenal. Fadli saya kenal sebab saya pernah berceramah di MBMB. Beliau juga yang panggil saya. Tapi macam tuan-tuan yang lain, saya tak berapa kenal. Kenal macam tu je. Jadi kita kena ambil pedoman tu. Kita kena ambil pedoman tu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa, kalau terpaksa, kat mana dia sebut kata Hujatul Islam? Cantik susunan ayat dia. Yang engkau selalu jumpa kat mana? Dekat madrasah. Dekat surau ni dia selalu jumpa subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka berkawanlah engkau dengannya. Berkawanlah engkau dengannya. Sampaikanlah hajatnya. Kalau dia tiba-tiba hajat itu hari ada sidang, mantan sidang. Saya ingat mantan sidang. Ustaz, boleh jumpa? Boleh? Saya tu cakap, boleh? Jom kita minum teh. Boleh? Maknanya saya terima pelawaan dia. Walaupun saya kenal dia begitu je. Tapi bila dia sebut, dia kata, Ustaz boleh jumpa? Bila? Lepas kuliah? Boleh, saya cakap. Saya tu cakap boleh. Sebab dia adalah kenalan saya yang saya berkuliah dalam surau ini. Jadi kaedah tu kita kena tengok pada kaedah tu. Ataupun dalam masjid, ataupun dalam surau-surau di mana kita berada, yang kita selalu ada, mungkin kat pekan kebarangkalian, maka jangan engkau menghina. Saya sebut yang dulu saya dah cakap dah, jangan engkau menghina. Jangan sekali-kali lidah kita menggunakan suatu ayat yang boleh menghina. Dia bila menghina ni maknanya akan ada di situ tercalit perasaan. Akan ada perasaan di hati orang yang kita hina tu. Mungkin dia ada rasa dendam. Mungkin dia dendam tapi dia tak tunjukkan, tapi dia simpan. Itu sebab dalam banyak riwayat disebut, dalam Quran ada sebut, dalam hadis pun ada sebut, bila mana kita nak mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wasairu, Allah kata segera bersegeralah engkau ilal maghfirah, untuk mohon keampunan kepada aku. Tapi di situ ada halangan. Kalau engkau tidak ada melakukan aib atau dosa dengan manusia, silakan. Tapi jika engkau ada melakukan dosa dengan manusia, engkau minta ampun dengan manusia itu dulu. Kemudian barulah engkau datang jumpa aku. Selama mana manusia itu tidak mengampunkan dosa engkau, selama itulah aku tidak akan mengampunkan dosamu. Berat tu tuan-tuan. Itu sebab dalam bab bermuamalah bersama orang yang kita tidak kenali, dia bukan sahabat karib kita tidak kenali dia. Apatah lagi kalau dia lebih kita kenali, dia ada penceritaan dia tu. Dia lebih dikenali, dia akan jadi satu bahan yang lain. Dia akan jadi pada satu bahan yang lain. Jangan engkau menghina sesiapa dalam kalangan mereka kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia sebut banyak lagi ulama-ulama yang tersohor. Dia bila melihat anak kecil, dia melihat haiwan, dia akan cakap, kata sungguh engkau lebih mulia daripada aku. Sebab kalau engkau wafat ketika ini, engkau tidak akan disoal. Begitu juga berjumpa dengan haiwan, wahai haiwan, mulianya engkau kalau nak dibandingkan dengan aku. Sebab kalau engkau mati, engkau tidak akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh pandangan dia. Pandangan dia jauh tu. Apa dia kena mengenai haiwan tu? Tapi disebabkan dia mengenangkan satu benda yang disebut alam mahsyar, alam akhirat. Bila disebut alam akhirat, dia mengenangkan alam akhirat tu, dia akan mengingatkan satu-satunya
petunjuk yang semua kita akan berada di sana, yang disebut Yaumil Mahsyar. Ada gambaran? Ada. Siapa bagi gambaran? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab saya cakap tadi, sangat beruntung kita jadi umatnya Muhammad kalau kita perlahanlah, sedikit demi sedikitlah tuan-tuan. Kita pun dosa pun banyaklah tuan-tuan. Allahu akbar. Amalan pun kurang sangat. Aduh, hai. Kadang-kadang saya bermonolog seorang-seorang, tuan-tuan. Ya Allah, banyaknya dosa. Ya Allah. Banyaknya dosa, selawat atas Nabi sekali pun tidak. Istighfar 10 kali pun tidak. Ini takkan dosa nama dia tu. Dosa tu tuan-tuan. Dosa. Sebab bila kita tak istighfar, dosa lah. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita tidak berdosa. Dan kita tak payahlah istighfar. Walhal Nabi SAW telah dicop oleh Allah SWT maksum. Maksum maknanya Nabi tidak akan melakukan dosa. Tidak sama sekali akan melakukan dosa. Nabi itu sendiri istighfar dia 70 ke 100 kali. Bukan saya cakap, banyak ustaz-ustaz pun cakap. Hari-hari. Semalam pun kebarangkalian ada ustaz lain yang cakap dekat sini. Hari ini saya pula cakap, tak, besok pun ada lagi ustaz yang akan cakap. Berulang-ulang. Itu sebab agama itu adalah nasihat. Bukan nasihat untuk tuan-tuan, nasihat untuk saya. Sebab telinga yang paling dekat mendengar adalah telinga saya. Mudah-mudahan asbab saya menyampaikan ini, tuan-tuan yang ada dekat sini mendapat taufik dan hidayah. Sama-samalah kita mendapat taufik dan hidayah itu. Sebab perjalanan kita dekat dunia ini disebut oleh banyak salafus saleh, disebut sebagai darul dunia. Lalu dibahaskan, apa itu darul dunia? Darul dunia itu pendek, darul dunia itu singkat, darul dunia itu sekejap. Lalu dibahaskan, apa yang disebutkan itu? Maknanya, yang pendek itu apa? Yang pendek itu umur kita. Kalaulah hari ini hari jadi kita yang ke-70, maknanya susut tak nilai kita, susut tak nilai untuk hidup. Susut. Sebab angka dah banyak. Contoh, angka bila dah banyak, susut nilai. Susut nilai bukan macam susut emas. Maklum, makna. Susut nilai. Oh, ustaz cerita tentang emas. Bukan. Susut nilai hidup. Angka dah banyak. Tidak juga dinafikan umur yang pendek, umur masih kecil juga boleh jadi susut nilai. Tengok, Allah SWT jadikan kematian itu rahsia. Allah rahsiakan kematian. Sebab apa Allah rahsiakan kematian? Sebab Allah sayang kita. Kalaulah Allah tak rahsiakan kematian, saya tak tahu nak cakap macam mana lah, tuan-tuan. Semua kita dah tahu tarikh mati. Ya na'udzubillah min zalik, dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan kita berdosa, bagaimana nak menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apatah lagi dalam kita sedang muzakarah tentang bagaimana kita nak bermuamalah dengan orang yang bukan sahabat karib, yang kita nak kenali dia atau dia nak mengenali kita. Namun jangan pula engkau melihat kepada mereka dengan pandangan kebesaran pula. Jangan. Sebab kebesaran itu zatnya tajalli. Itu dah masuk bab tauhid. Tajalli itu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang lebih besar. Kita tak besar. Kalau ada orang tu ustaz bagus, ustaz handsome, ustaz, tak. Yang handsome Allah. Yang cantik Allah. Walaupun nama dia Jamil. Walaupun nama dia Jamil. Jamil tu cantik, tapi yang cantik itu Allah. Itu sebab Allah SWT jadikan satu gambaran yang sangat mudah. Selalu orang kata Nabi Yusuf alaihissalam sangat cantik, sangat handsome, sangat kacak. Sehingga kan diceritakan terlalu ramai bidadari memotong bawang, terpotong tangannya, terpotong ibu jari-jarinya sebab melihatkan kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan, sungguh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam dikena dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ada 1% sahaja. Ketampanan baginda Nabi Muhammad mewakili 99%.
Itu sebab kita beruntung. Saya sebut lagi kali kedua. Kita beruntung sebab kita jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Jangan ikut yang lain, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan selamat. Dan melihat kepada dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta dan kekayaan atau pangkat dunia. Dunia apa yang kita ada ni semua akan musnah, tuan-tuan. Jawatan yang saya ada sekitar ni, sekarang jawatan saya ada seorang penceramah jemputan. Agak-agaknya kalau saya dah masuk 7 kaki dalam, 3 kaki lebar, saya boleh jadi penceramah jemputan kat sini. Nah, mungkin. Tak ada. Orang lain akan ganti. Tak soal lama, sekejap dia. 2 hari dia ambil masa 2 hari, orang lain tukar. Tukar orang lain. Jadi, jawatan tu untuk apa? Jawatan tu tak ada apa-apa. Dia hanya orang kata, dunia ini bagaikan pentas sendiwara. Saya selalu sebut, dunia ini sebagai pentas sendiwara. Manusia itu adalah pelakon-pelakonnya. Saya pelakon, tuan-tuan pun pelakon. Jadi kita berdoa dengan Allah SWT supaya kita diberi watak yang baik. Kebarangkalian kita tidak beri watak yang baik, tapi kita berdoa dengan Allah. Mungkin watak kita pada awalnya tidak baik, tapi kita berdoa dengan Allah supaya di hujung watak kita itu akan jadi baik. Akhirnya kita wafat dalam husnul khatimah. Kemuncak dia kat situ. Kalau kita memang dah dapat watak yang baik, wahai Allah, tolonglah aku, wahai Allah, aku insan yang sangat lemah, wahai Allah, kau kekalkanlah aku, istiqamahlah aku dalam keadaan ini, ya Allah, sehingga nafas yang aku ini akan engkau cabut. Aku kembali kepada engkau dalam keadaan baik. Maka husnul khatimah. Kita tak boleh lari mana-mana pun. Kita akan sentiasa terikat di antara satu sama yang lain. Kerana yang demikian itu mereka membawa kepada kebinasaanmu. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Hujjatul Islam, dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Taala. Hina pula seluruh isinya. Itu sebab hina di sisi Allah, itu sebab kalau dalam hadis yang lain disebut, kalaulah dunia ini dia umpamakan macam kepaknya nyamuk, begitu saja kepaknya nyamuk, tapi Allah SWT bagi kehidupan yang baik pada seluruh manusia. Engkau engkar pun aku bagi, engkau kafir pun aku bagi, engkau beriman pun aku bagi. Maknanya Allah nak bagi tahu pada kita bahawa apa yang aku berikan kepada engkau itu yang paling pokok, iaitu ketakwaan engkau kepada aku, sujud engkau kepada aku. Itu sebab Allah SWT rakamkan dalam surah Al-Zariyat ayat 56, wa ma halatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk sujud. Sujud saja. Sujud maknanya semayang. Sujud maknanya semayang lah, tuan-tuan. 5 waktu tu kena semayang, tuan-tuan. Sebab saya yakin dan percaya dengan 5 waktu ini jugalah, subhanallah, ramai yang meninggalkannya. Bukan saya cakap, tuan-tuan. Saya mengambil apa yang Rasul itu cakap. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ketika turun daripada langit, Nabi Musa alaihissalam sebut kepada Muhammad, wahai Muhammad, berapa yang kau dapat? 50. Wahai Muhammad, kalau nak dibandingkan dengan umat aku gagal. Aku dan umatku gagal. Sebab umatku pun tidak dapat melaksanakan salat itu, walaupun belum ada pensyariatan. Itu sebab bila kita bahaskan tentang Nabi Musa adalah umat yang kedua paling ramai. Umat yang pertama paling ramai iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi naik tu, akhirnya tinggal 5. Lalu Nabi Musa sebut, wahai Muhammad, berapa yang dapat dikurangkan? Allah SWT dengan rahmat dia, dengan rahimnya telah memberikan kepada aku, umat aku,
5 waktu sehari semalam. Wahai Muhammad, sungguh. Ini ada dalam Badrul Mazi tu. Ada dalam kitab Bukhari Muslim. Kita boleh cari tu hadis tu. Boleh jumpa. Kan kalau buka hadis tu, kena bawa buka kitab tu, kena baca. Panjang pula. Mau sampai subuh pula ni. Saya ambil matan dia je. Ambil matan dia je. Jadi sungguh umatmu tidak mampu melakukannya. Saya tinggalkan kepada itu, tuan-tuan. Saya tinggalkan kepada diri tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT istiqamah kita. Benda yang sangat ringan, benda inilah yang terlalu ramai yang meninggalkannya. Bermula daripada malam ini dan malam berikutnya, kita pergiatkan, perkemaskan, pertingkatkan amalan itu supaya kita tidak meninggalkannya. Ada pula orang tanya saya, Ustaz, saya banyak tinggal salat, Ustaz, macam mana? Ganti qada. Walaupun tak ada istilah qada, qada juga. Sebab ketika itu Allah tidak melihat kita qada, Allah melihat rendahnya kita ni, mengharapkan bantuan, pertolongan, kasih sayang Allah. Sebab kita dulu, wahai Allah, aku jahil Allah. Aku dulu jahil, tak tahu tentang agama ni, ya Allah. Tapi hari ini aku diberi taufik dan hidayah, aku dah tahu betapa pentingnya agama ini, betapa pentingnya salat ni. Lalu aku telah istiqamah melakukannya. Jadi aku ganti apa yang tertinggal. Allah itu sifatnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahum. Itu yang berlaku dalam hadis Qudsi. Dia bila sebut hadis Qudsi, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, Nabi baca balik hadis Qudsi itu. Itu dia panggil hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi itu Allah SWT sebut, Nabi beritahu kepada sahabat kita, sungguh dalam hadis Qudsi itu Allah berfirman, ada seseorang hamba Allah, dia melakukan dosa. Dah melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT, dia bertaubat kepada aku dalam keadaan menangis, dalam keadaan tidak mau melakukan dosa itu. Allahu Akbar. Dalam keadaan bertaubat sungguh-sungguh tidak mau melakukan dosa itu. Apa kata aku? Apa aku jawab? Aku mengampunkan dosanya. Allah sebut, aku mengampunkan dosanya. Kemudian Fulan bin Fulan itu melakukan dosa lagi. Subhanallah. Melakukan dosa lagi. Berdoa lagi kepada Allah, wahai Allah, ampunkanlah dosa aku, wahai Allah, banyaknya dosa aku. Dalam keadaan menangis, tuan-tuan. Dalam keadaan menangis. Banyak dosa kita. Dalam keadaan menangis. Bukan sekali, bukan dua kali, tuan-tuan. Dalam keadaan menangis, minta ampun. Aku, kata Allah, Ana Rabbi, Allah kata, aku ampunkan dosa hamba aku itu. Lalu dia melakukan dosa yang sama berkali-kali. Masya Allah, subhanallah. 3 kali. Itu sebab, sahabat, aku tidak tahu berapa kali Nabi sebut yang hamba Allah itu, Fulan bin Fulan itu melakukan dosa. Tapi di kemuncaknya Allah menyebut, aku ampunkan dosa hamba-hamba aku itu selama mana dia bertaubat kepada aku. Sayang tak sayang Allah SWT? Sayang. Yang tak sayang siapa? Kita lah. Kita yang tak sayang diri kita. Kita yang tak sayang diri kita, tuan-tuan. Allah sayang kita, kita yang tak sayang diri kita. Itu sebab kita ambil itu sebagai salah satu daripada ganjaran yang sangat besar yang Allah SWT nakkan, supaya Allah nak kita masuk syurga, tuan-tuan. Allah nak kita masuk syurga. Allah bukan nak kita masuk neraka Allah, tak. Walaupun Allah sediakan neraka, tapi pada hakikatnya kehidupan dunia ini akan fana. Allah sediakan syurga untuk seluruh kita, umat Islam ni. Umatnya Muhammad SAW semuanya akan masuk syurga. Semuanya akan masuk syurga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, oleh kerana itu apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka jatuhlah harga dirimu di pandangan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu. Itu sebab maqasid syariah ada 5 fasa. Maqasid syariah ada 5 fasa. Pertama, jaga agama, pelihara agama. Pelihara agama tu. Ini bulan yang mulia nak sampai. Bulan yang mulia dia panggil bulan Ihya Ramadan, atau dipanggil Al-Mubarak. Mubarak itu baik. Ihya tu menghidupkan Ramadan. Ada orang tanya saya, Ustaz, ini tak lama lagi memang pasanglah lampu bertawang terbangan, lampu berpasang banyak-banyak lampu, Ustaz. Pasang malam semua siap, siapa nak booking. Betul ke Ustaz? Boleh ke kita buat macam tu? Saya cakap sabar, buat bertenang. Buat bertenang. Kita nak sambut Ramadan, Ustaz. Tapi lampu-lampu menyala, Ustaz. Lagi seminggu lagi, orang kata macam meraihkan lah, Ustaz. Pasar-pasar semua dah buka. Semua dah pasang. Rosmani dah pasang dah. Bukit Gambar ini aku rasa confirm memang banyak. Ini di antara hotspot lah. Senang cakap lah. Boleh ke Ustaz? Jawapan dia apa? Boleh lah. Sebab kita hidup untuk makan. Kalau tak makan, mati. Itu asas dia. Itu asas. Kita bukan Nabi SAW. Nabi makan ketika lapar. Siapa kat sini terbangsa saya makan ketika lapar? Ada? Ada? Cuba tanya. Cuba tanya diri, cuba tanya saya. Ada ke Abdul Syukur makan ketika lapar? Ada? Nah, mungkin tak ada. Makan 7 hari, 7 kali, 6 kali sekali makan. Mana ada? Ketika lapar makan? Ada? Tak ada. Jadi kita hidup kat dunia untuk apa? Makan. Jadi salah ke makan? Tak salah. Makan tu harus. Tapi bagi Nabi, makan itu bukan harus. Bagi Nabi, makan ketika lapar. Macam nak cakap macam mana tu? Kita tak sampai level tu. Nanti tuan-tuan akan cakap, itu Nabi. Bagaimana dengan Abu Bakar? Bagaimana dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Dia juga serupa dengan macam Nabi, walaupun dia bukan Nabi. Dia pun kata, aku makan ketika lapar. Nak cakap apa? Boleh? Ada peran? Ketika lapar pun makan, boleh? Buat-buat kalau kena gastrik, memang pusing 360 darjah. Macam saya, gastrik. Lambat makan, habis semua perlu keluar. Rosmani? Tak boleh. Orang kalau gastrik, dia lambat makan, mesti perlu semua ni. Itu yang kita nak beritahu tu. Betapa besarnya ganjaran yang Allah SWT berikan kedatangan Ihya Ramadan tu, menghidupkan Ramadan. Biarlah dia orang buat. Orang kata membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul, selama mana dia tidak melanggar pensyariatan. Silakan. Dan janganlah engkau mengorbankan agamamu kerana hendak mendapat sedikit daripada harta mereka, yang ahli dunia. Maka barang siapa berbuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang dari mendapat sebarang keuntungan daripada mereka. Jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Belajar minta dengan Allah. Saya pun dididik begitu ketika saya belajar di pondok Madrasah Muallim Haji Wahid bin Osman 3 tahun. Belajar Usuluddin. Tamat saya belajar Usuluddin 3 tahun. Dia kata jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Masa-masa baru belajar. Pening paling memikirkan macam mana nak minta dengan Allah. Jangan minta dengan manusia. Sedangkan manusia tu ada. Tinggi tasawuf tu, tuan guru saya. Tinggi tasawuf tuan guru saya, tuan-tuan. Orang datang jumpa dia, minta duit. Apa dia? Apa tuan guru aku ni ada kerja, muallim ni? Dia tak ada kerja. Dia boleh cakap, datanglah nanti besok. Atau lusa, atau lepas isyak. Kita yang tengah belajar dia pun fikir, dia pandang dia. Bila mana, kat mana muallim aku nak ambil duit ni? Orang datang nak minta ni. Memang orang tu datang balik. Muallim janji lepas isyak. Ya, ada. Dia pun sahur tikau semayang dia. Sahur. Oh, ada ni duit dia. Boleh? Kalau boleh buat macam tu, cemerlang.
Tak sampai level kita macam tu tuan-tuan. Tak sampai level kita macam tu. Sebab mudah-mudahan Allah SWT ampuni, bagi kebaikan yang banyak pada semua tuan-tuan guru kita yang mengajar kita dulu. Dan jikalau mereka yang engkau kenali itu memusuhimu, maka janganlah engkau lawan pemusuhan mereka, kerana engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka. Maka panjangkanlah kepayahanmu dan sia-sialah amalanmu. Maka kita ni kalau nak bermusuh-musuhan dengan orang, adalah lebih baik kita ambil jalan tengah. Kita tarik handbrake bukan bererti kita kalah. Kita tarik handbrake bukan bererti kita kalah. Nabi SAW, dia bayar kemarahan orang dengan kesabaran. Dia marah, orang baling dia dengan batu, dia bayar dengan kesabaran. Nabi, sehingga kan darahnya mengalir sampai ke tapak kasut dia, bertakung di tapak kasutnya, dia tetap juga sabar. Walaupun malaikat beri signal, wahai Muhammad, nak tak engkau beri arahan, aku boleh hancurkan bandar Taif itu. Nabi kata, lah, jangan. Kalau hari ini mereka tidak beriman, aku minta anak cucu mereka akan beriman. Jauh Nabi fikir. Jauh Nabi fikir. Itu sebab Nabi SAW makhluk yang sangat-sangat mulia kerana akhlaknya. Ribuan cerita, ratusan cerita dengan akhlak Nabi, ramai yang masuk Islam. InsyaAllah kalau ada panjang umur rezeki, saya akan ceritakan apakah di antara akhlak Nabi yang membuatkan mereka itu masuk Islam. Ada banyak tuan-tuan, nanti saya kutip sikit demi sikit, saya cantumkan, kita jadikan dia sebagai satu bentuk syarah. Jadi tuan-tuan pun boleh kongsikan kepada orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga Allah temukan saya dengan Ramadan ini. Semoga Allah temukan tuan-tuan juga dengan Ramadan ini, tuan-tuan. Tahun lepas kita tak buat apa-apa, tuan-tuan. Kita tak jumpa pun malam Lailatul Qadar. Saya semayang malam pun saya tak nampak malam Lailatul Qadar tu, tuan-tuan. Rugi sangat. Di tahun ni kita akan buat lebih baik, tuan-tuan. InsyaAllah kita kena faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semoga Allah SWT temukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup majlis dengan tasbih kifah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.